Assalamualaikum semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Ansari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah, eh, jap. Saya nak kena pin dulu komen jap. Okey, baik, hari ni kita nak sembang pasal lemak yang banyak orang confuse lagi. Okey, kita bagi time dulu, kita bagi time tunggu orang masuk dulu. Dah masa 2 minit, lepas tu kita start terus lah. Sekejap, saya nak kena pin dulu. Pin komen. Jap. Sebab yang ni nak introduce untuk pembelian dekat website. Lepas tu ada untuk yang pre-order. Pre-order banyak untuk orang tak buat lagi ni. Macam mana aku nak komen ni? Pin komen. Okay. Saya ada pin komen untuk pembelian daripada website terus lah. Sebab apa, banyak sangat scammer sekarang ni. Banyak orang terkenal. So saya letak terus, buat belian terus daripada sini lah senang. Buat belian terus daripada website. Selamat sikit. Lepas tu untuk pre-order pun boleh pre-order terus daripada link tersebut lah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Sekejap. Okay, kita bagi 2 minit. Allah. 2 minit lagi. 2 minit, lepas tu kita start terus. Okay, baik. Terima kasih banyak. Jangan yang satu benda saya nak mention untuk pre-order tu, jangan lupa pre-order sebab kita nak keluar lagi dalam seminggu setengah saja. Produk nak ada dalam seminggu setengah saja dan stok pre-order pun dah nak habis. Rambut dah macam orang gila. Cukup nak test tak cukup. Ni. Allah. Dan internet yang slow ni. Okay, dan internet steady. Sekejap, kita bagi masa dalam 2 minit. Apa kebaikan lemak sihat untuk orang gastrik? Okey, tak apa, nanti saya cerita. Tunggu sat. Kita tunggu lagi 9 minit kita use stand. Saya nak minum sikit. Badan banyak lemak iaitu kita nak guna sebab badan banyak lemak tu kita nak guna lemak banyak tu. Okey, memang tadi nampak lekat-lekat tu iaitu risau sikit tu kata macam dalam internet. Okey, sat. Okay, kita start. Okay, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Kita mulakan hari ini dengan confusion lah. Orang terlampau banyak sangat confused. Banyak yang customer dia mesej saya, nak tahu apa lemak apa boleh makan ni, apa yang susah sangat, banyak sangat lemak ni. Lemak daging boleh makan ke? Lemak santan boleh makan ke? Lemak macam-macam jenis lemak lah yang kita duk faham lah sebagai orang Melayu ni. Banyak sangat lah dia punya lemak dia ni. Okey, lemak ni kita bahagikan kepada 3 kategori ya.
Dia ada okay, lepas tu dia ada medium chain fatty acid. Lepas tu dia ada long chain fatty acid. Okey. Apa benda yang short chain fatty acid, medium chain fatty acid, long chain fatty acid? Yang ni kita punya jenis-jenis lemak, jenis-jenis lemak. So kita ke short chain fatty acid dulu, kita ke short chain fatty acid dulu. Dia punya singkatan short chain fatty acid ni adalah SCFA. Dia contoh short chain fatty acid ni, dia ada contoh jap kita kuih ni. Okey, butyrate, acetate dengan bipropionate. Yang ni adalah contoh untuk kita dapat apa short chain fatty acid ni. Dia adalah akibat kita orang kata apa, dia kena ambil fiber lah. Dia kena ambil fiber untuk nak hasilkan short chain fatty acid ni, kena ambil fiber ataupun serat. Contoh, sebab tu yang ni kegunaan half-life. Ini kegunaan half-life. Dia untuk bekalkan kita punya usus short chain fatty acid. Sebab bila fiber diproses oleh microorganism, mikrob ni bakteria usus kita, dia hasilkan yang ni lah, butyrate acetate propionate. Kegunaan dia adalah untuk bagi sel usus besar makanan. Dia untuk memastikan usus besar kita dalam keadaan sihat. Ni, short chain fatty acid ni adalah untuk memastikan usus besar sihat. Okey, yang ni cerita dia. Dan bila kita pastikan usus besar kita sihat, ada makhluk takut sangat kanser usus atau apa-apa sahaja usus besar ni. Sebab okey, untuk jadi masalah usus besar, kanser atau segalanya akibat kekurangan short chain fatty acid, akibat tak makan fiber yang mencukupi. Ataupun dia kata, saya makan sayur dah banyak dah, saya dah makan buah banyak dah, tapi saya ada masalah kanser usus. Sebab apa? Sebab dia ada masalah low stomach acid yang mengakibatkan masalah SIBO. Bila berlakunya masalah SIBO, kita punya usus tak boleh menguraikan fiber daripada fiber yang orang kata fiber yang kompleks. Dia tak boleh nak leraikan. Sebab tu bila orang yang ada masalah usus, masalah SIBO ni makan macam sayur hijau apa semua ni, dia buang air besar, keluar sayur balik. Dia buang air besar, najis warna hijau. Dia buang air besar, jadi najis jadi kerah, dia jadi masalah sembelit kalau dia makan terus jenis sayur. Sebab tu kegunaan half-life plus ni adalah untuk menyelesaikan masalah. Introduce balik sayur tu punya buangan. Kita tengok sama ada masih berdaun ataupun hijau ataupun kerah ataupun sembelit. So kita selesaikan adjust ni dekat kita punya sayur. Sebab tu kita ambil half-life plus ni. Half-life plus ni dia ada psyllium khas, dia ada inulin untuk memastikan usus besar kita dalam keadaan sihat. Dan proses ni ambil masa. Dia bukan makan-makan tu terus, usus besar aku settle lah masalah. Tak. Proses ni ambil masa. Sebab dia berkaitan dengan badan. Badan kita bagi time untuk dia heal balik. Itu satu. Satu lagi, dia untuk menyelesaikan masalah rintangan insulin. Sebab macam kita tahu, masalah rintangan insulin ni berpunca daripada kita punya pemakanan, menyebabkan usus kita jadi masalah, orang panggil keboleh telapan usus, intestinal permeability. Dan psyllium dengan inulin ni memang dah terbukti untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi benda ni macam saya cakap, it takes time. So sabar. Masa tu ada satu ingredient utama yang kita kena pakai. So harap sabar. Lepas tu kita kalau combine dengan diet MBB memang cukup terbaik dah untuk menyelesaikan masalah ni. So untuk mereka yang mengalami takut ada masalah apa risiko kanser usus ke apa semua, minta amal half-life plus. Lepas tu kita praktis MBB. Memang mustahil lah kalau dia nak terkena masalah kanser usus, kecuali dia kerja dia duduk makan tepung kuat lagi. Itu sahaja. Okey.
Okey, lepas tu kita selain dia bila macam bitarik ni untuk bekalkan energi asetik propionic ni untuk kita punya kesihatan usus besar. Dia untuk bagi memastikan usus besar kita dalam keadaan sihat, untuk mengurangkan risiko kanser usus dan juga untuk menyelesaikan masalah rintangan insulin. Sebab tu saya kata untuk orang ada masalah kencing manis, ambillah Hafai ni. Untuk orang ada masalah rintangan insulin ni, macam kebanyakan orang yang ada masalah perut ni memang ada masalah rintangan insulin ni, ambillah Hafai Plus. Kita praktis MBB, selesai masalah. Okey. Satu lagi. Okey, medium chain fatty, lepas tu kita kepada medium chain fatty acid. Apa benda pula medium? Tadi short ni pendek, maksud dia bahasa Melayu short. Jadi sekarang kita ke medium sederhana. Medium chain fatty acid. Medium chain fatty acid ni orang panggil medium chain triglyceride. Okey, ada jual dalam bentuk minyak pun ada, MCT oil combination dengan minyak kelapa darah lah, minyak kelapa darah kita kata minyak kelapa darah untuk MCT oil ni memang dia memang yang tu je lah, selalunya orang jual dalam bentuk minyak kelapa darah lah selalunya. MCT oil ni bagus dia adalah untuk orang yang ada masalah hati. Okey, sirosis, ada masalah sirosis. Saya pun tak tahu kerja macam mana, macam ni kot. Sirosis ni orang kata hati dia tu jahanam sikit, tapi dia boleh repair balik, cuma ambil masa. Orang ada masalah sirosis. Satu lagi, sirosis ni selalu orang panggil hati mengerah, bukan masalah pedih ulu hati, dia hati mengerah. Hati mengerah tu maksud dia sel-sel dia tu melingkup lah, hati dia mengerah tu satu. Bila hati dia ada problem, dia tak boleh produce enough, dia tak produce jus sempedu yang mencukupi untuk nak hadam lemak tu satu. Satu lagi untuk orang yang ada masalah, orang yang dah buang hempedu. Orang dah buang hempedu dan orang ada masalah batu hempedu, elok ambil MCT oil. Sebab dia tak perlukan jus hempedu untuk nak serap dalam badan. Dia perlu juga tapi yang kuantiti sikit lah. Tapi dia untuk substitute lah daripada tak makan lemak langsung, elok ambil MCT oil ni. Ambil minyak kelapa darah, boleh makan, tak ada masalah. Tapi ambil dengan kuantiti yang jangan banyak. Dia introduce sikit-sikit lah. Macam minyak kelapa darah ni, minyak kelapa darah, minta jangan sekali tu hadap tu geraknya tu memang jahanam. Memang jahanam. Dia minyak kelapa darah ni adjust sama juga ikut najis kita. Kalau kita macam kita makan satu camca ni, orang Kedah panggil camca, kalau orang lain panggil sudu lah, pakai sudu besar tu makan, lepas tu kita tengok kita punya najis. Kalau najis tu warna dia color macam buah mangga terang sikit, maksud dia kita punya kekurangan bahan untuk nak hadam lemak tersebut. So kita kurangkan, makan sikit-sikit dulu tengok. Lepas tu kita tengok najis kita sama ada dia warna mangga terang ke, ataupun dia kalau warna coklat, warna dia nak ke gelap-gelap sikit, okey kita kurang sikit. Sampai najis kita warna coklat gelap, elok, cantik, dia punya konsistensi pun cantik, dia tak ada cair ke apa semua, baru kita top up sikit-sikit MCT oil ni, minyak kelapa darah ni kita top up sikit-sikit. Okey, itu satu. Satu lagi, long chain fatty acid. Long chain fatty acid. Long chain fatty acid, dia contoh dia macam daging lemak, lepas tu butter, minyak kelapa sawit, yang ni antara contoh long chain fatty acid. Long chain fatty acid ni memang sangat-sangat diperlukan oleh badan. Sebab apa? Sebab dia adalah untuk repair badan kita daripada apa-apa damage. Dia memang sangat-sangat diperlukan lah. Long chain fatty acid ni memang sangat-sangat diperlukan. So sebab tu dalam MBB ni kita amalkan macam keto diet. Low carbohydrate, high fat punya diet. Tapi untuk transaksi kepada low carbohydrate, high fat punya diet ni, dia ambil masa. Jangan buat terus. Kalau buat terus dengan ada masalah sibuk dan macam-macam, badan memang rasa macam celaka. Itu ayat dia, badan memang rasa macam celaka. So transaksi period ni dia kena slow sampai boleh buat
makan sehari sekali ataupun makan 2 hari sekali dengan rendah karbohidrat, tinggi lemak. Kalau dia buat terus macam tu, terus nak buat MBB advance, memang dia akan give up sebab badan dia tak akan mampu cope sebab insulin dia sangat tinggi. Insulin kita kena drop dia perlahan-lahan dengan kita punya diet yang betul. Perlahan-lahan. Okey. Itu satu. Okey. Satu lagi kepentingan untuk long chain fatty acid adalah dia punya omega 3, bukan omega 6. Dia memang datang, long chain fatty acid ni dia memang datang untuk omega 3 dengan omega 6. Dia memang datang sekali macam ni. Sebab ratio dia tu betul. Contoh, kalau kita makan macam minyak sayur, dia punya ratio tu dah tak betul lah. Kita nak kena dia punya ratio ni, maksud dia nisbah lah. Nisbah omega 3 ke omega 6 kalau kita ambil dalam bentuk daging, dalam bentuk lemak, dalam bentuk butter, dia memang dah tepat dah. Kita makan saja memang kita akan dapat benda yang sepatutnya. Omega 6 dia create inflammation. Omega 6 dia inhibit inflammation. So benda ni dua keperluan. Keradangan adalah satu keperluan untuk nak repair sel baru. Sebab tu omega 6 ni dia buat keradangan, omega 3 untuk repair. Tanpa keradangan kita tak akan buat benda baru. Tak boleh buat benda baru. Dia kena rosak dulu baru dia boleh repair. Sebab tu keperluan omega 6. Tapi omega 6 keperluan dia, ratio dia adalah sikit kurang pada omega 3. So benda ni kalau kita ambil pada makanan betul, kita praktis MBB, kita akan dapat semua benefit lah. Itu sahaja. Okey. Berbalik, dia ada 3 saja kategori. Dia ada satu lagi kategori lah. Saya terus terang dia ada satu kategori, dia very long chain fatty acid, tapi saya tak mau masuk dalam tu sebab bab tu tak penting pun. Okey. Satu lagi untuk cara nak menggunakan lemak daripada badan sendiri, sebab badan kita ni memangnya penuh dengan lemak yang sangat-sangat diperlukan untuk dibakar lah. Saya susah nak jumpa orang yang body fat dia sangat-sangat rendah. Kalau body fat dia sangat-sangat rendah, dia muscle dia tu nampak berketul-ketul. Kalau orang tu kata lemak saya ni dah kurang sangat, saya senang saja, saya tengok badan. Kalau badan tu tak nampak macam urat, macam dia punya seketul-seketul muscle ni macam berakak apa semua kan, maksud dia banyak lemak. Macam saya sendiri ni pun banyak lemak. Saya punya body fat ni lebih kurang dalam 18 ke 20%. 18 ke 20%. Banyak lagi benda yang boleh dibakar daripada badan saya sekarang ni. Sama juga macam orang nampak kuih kering. Tapi saya tengok kuih kering ni macam mana. Kalau kuih kering, tapi kalau tak nampak masa seketul-seketul perut, dia tak nampak six pack, maksud dia ada lebihan lemak. Lebihan lemak yang perlu dibakar. Apa yang orang yang ada masalah penghadaman ni, selalunya dia bukan hilang berat lemak, tetapi dia hilang berat otot akibat masalah rintangan insulin. Dia running dengan stress hormon, dia akan bakar dia punya muscle untuk sumber tenaga yang cepat. Sebab tu dia tak larat nak angkat barang, dia letih. Sebab tu dalam MBB ni saya selalu pesan dekat orang, bila praktis MBB, jangan lupa workout. Workout ni memang sangat membantu untuk menyelesaikan masalah rintangan insulin, seterusnya mengeluarkan daripada stres, seterusnya menyelesaikan semua kita punya segala masalah lah. Itu cara dia. Jangan lupa workout. Kalau tengok dalam grup MBB saya, berapa banyak dah orang yang amal MBB, duk risau berat badan. Saya kata, tak payah duk risau berat badan lah. Workout selesai masalah. Lepas tu dia praktis workout. Sekarang ni duk risau pula sebab berat badan duk naik. Saya kata jaga makan sekali. Itu cerita dia. Okey. Sekejap kita tengok. Okey, Ustaz. Okey, macam mana nak guna lemak pada badan? Untuk nak menggunakan lemak pada badan, walaupun kita tengok orang tu kurus lah, senang kata orang tu kurus. Orang tu cakap, apa Tuan Azwan, saya punya berat ni, saya rasa ni saya kuih kering lah ni. Tak apa, main tangkap gambar tengok kuih kering macam mana. Saya senang. Kalau saya tengok bahagian abdomen dia, kalau tak nampak bentuk six pack tu betul-betul, ataupun tulang belakang, ataupun dekat belakang ni, nampak lagi macam ada love handle orang panggil, nampak macam seketul. Saya kata ni, apa yang hilang adalah berat lemak. Apa yang hilang adalah berat muscle, bukan berat lemak. Lemak tu masih ada. Lemak tu tak boleh guna. So, cara untuk menggunakan berat lemak, satu lagi sebelum saya sampai kepada berat lemak, orang duk komplain dekat saya yang bontot ni dah nipis sangat dah ni, dah tak ada. Yang itu adalah perkara biasa untuk orang ada masalah insulin resistant. Dia punya bontot dia tu akan nipis sebab itu muscle banyak. Kita yang paling banyak sekali muscle bukan kita punya lengan, badan, apa semua.
Itu muscle dia kurang. Yang paling banyak sekali muscle adalah kita punya bahagian paha dengan punya bontot. So saya kata untuk workout yang paling bagus untuk menghilangkan masalah rintangan insulin adalah squat. Squat ni macam mana? Yang duduk sat diri tu, Allah, squat sat. Saya cari gambar sat lah, bagi orang clear sikit. Mana dia? Mana ni? Ni. Squat. Okey, macam begini. Yang duduk macam ni, berdiri kat atas. Duduk sini, berdiri atas. Macam ni. Yang ni orang panggil squat. Sebab apa saya fokus kepada squat adalah sebab dia attack kita punya group muscle yang paling besar dalam badan kita. Dan benda ni secara tak langsung, memang bukan secara tak langsung, secara directly akan efek kita punya akan kurangkan kita punya masalah rintangan insulin. Lagi banyak muscle kita, lagi kurang kita punya rintangan insulin. Sebab apa? Sebab kita dah boleh guna kita punya badan, dia boleh mobilize gula lah dengan cara yang lebih elok. Muscle tinggi, rintangan insulin kurang. Itu saja. Dia punya matematik senang. Lagi banyak muscle, lagi kurang rintangan insulin. Itu sahaja. So, minta kalau nak buat workout, jangan fokus untuk kita punya bahagian atas. Jangan fokus untuk bahagian atas. Orang pergi workout gym apa semua, saya dulu pergi workout ni apa semua, dekat ada aku dalam 10 tahun lepas kot. Okey. Orang banyak habiskan masa buat apa body, buatlah bicep apa semua. Sebab ini nak cuci kereta boleh buka baju lah, senang kata. Tapi kalau kaki kecil tak guna. So workout bahagian yang paling banyak sekali kita punya masa, bahagian paling besar itu bahagian bontot, kita punya bahagian paha. So squat lah banyak-banyak. InsyaAllah memang sangat membantu untuk masalah rintangan insulin. Okey. Sebab apa? Okey, saya balik. Okey. Bila kita insulin kita rendah, maksudnya di paras normal balik, baru kita boleh menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Baru kita tak ada masalah yang macam antara masalah rintangan insulin adalah kerap terjaga waktu malam. Okey, contoh saya bagi. Dia makan pukul 7, dia tidur pukul 10, pukul 1, pukul 2 lagi, mata dah terbeliak, dah tak boleh nak tidur malam. Otak sangat laju fikir macam-macam. Ini orang panggil akibat masalah rintangan insulin. Badan running stress hormon untuk balancekan gula. Untuk balancekan gula. Cek gula tu ni memang normal. Cek gula memang normal, tak ada masalah. Tapi kita tengok dia punya heart rate dia naik sikit. Dia punya blood pressure tu dia naik sikit. Degupan jantung dia tu naik sikit. Dada jantung tu nak degup laju sikit. Otak memang laju lah. Yang ni orang kata antara masalah rintangan insulin. Okey. Okey, untuk Wawan, sabar dengan gastrik ni boleh menyebabkan vertigo. Saya rasa ramai ahli dah boleh terang dah kot. Untuk masalah ni saya juga ada grup Telegram untuk masalah gastrik boleh menyebabkan vertigo. Apa Tuan Wawan, sabar, kita tengok kita tengok live ni, nanti saya explain dengan detail untuk masalah Tuan Wawan. Jangan risau, saya akan explain untuk Tuan Wawan sampai clear, lepas tu tak risau dah untuk masalah vertigo ni. Okey, itu satu. Okey, saya rasa saya dah habis dah untuk hari ni mengenai masalah lemak ni. So lemak apa yang perlu dimakan? Makan lah, lemak apa pun nak makan. Makan lah. Cuma macam short chain fatty acid, akan dihasilkan, yang contoh macam butyric propionate, dia dihasilkan oleh penghadaman serat oleh mikroorganisma bakteria dekat kita punya usus besar. Dia untuk dapat ni kita perlukan, dia sebenarnya makan sayur biasa pun dah okey dah, makan sayur hijau pun semua okey. Tapi untuk orang yang ada masalah sibuk, kurang, dia akan kekurangan enzim dan mikroorganism untuk nak menghadam sayur-sayur jenis macam ni. Sebab tu bila dia makan, dia keluar buang air besar warna hijau, sayur berdaun, najis kerah, jadi sembelit.
Sebab tu saya kata ambil Alpha ni, dia adalah satu keperluan. Saya tak tengok. Sebab apa saya kata keperluan? Sebab saya punya produk ni design cukup habis lah untuk selesaikan masalah ni. Memang selesai. Memang habis fikir lah. Habis fikir dah untuk produk Alpha Plus ni. Memang habis fikir dah untuk selesaikan masalah penghadaman ni. So try lah amal. Sebab dia ada psyllium dengan inulin dan ratio yang betul. Nisbah tu betul. Antara dua benda ni, satu macam saya minta kat sini jangan duk pergi beli macam psyllium khas dekat apa farmasi apa semua. Sebab kalau kita beli psyllium khas ni, dia datang dengan pelbagai grade. Dia ada grade paling halus, dia punya mesh paling halus, paling kasar, medium kasar apa semua, dengan paling kerah lah. Dia combination dia tu kena betul untuk nak bagi dia punya kesan paling lembut. Sebab tu kalau ada orang yang duk makan psyllium khas, kalau beli farmasi, dia berak berdarah. Tu satu. Satu lagi inulin. Inulin ni adalah satu keperluan lah untuk bagi makanan dekat kita punya usus besar. Sebab tu saya letak inulin sekali dalam untuk Alpha Plus ni. So makanlah benda ni untuk nak produce kita punya short chain fatty acid untuk memastikan dan merawat masalah usus besar kita. Itu satu. Ini yang tu untuk mengelak. Satu lagi, dengan pengambilan psyllium khas, dengan pengambilan inulin, dia boleh mengurangkan risiko ataupun mengelakkan terus untuk masalah kanser usus yang ramai duk takut sangat kanser usus. Kita kena tahulah sebab apa kanser usus tu berlaku. Tu satu. Sebab usus tu dia makan, sebab orang ada masalah SIBO ni, dia makan sayur pun tak boleh nak proses. So dia kena ada benda yang lebih mudah, lebih halus untuk dia proses, untuk proses butarik, propianin apa semua ni. Sebab tu orang yang makan Alpha Plus ni, dia punya condition banyak improve. Itu sebab apa? Sebabnya usus besar makin okey. Makin lama dia makin boleh buang air besar secara normal balik. Sebab tu awal-awal ni minta buatlah maintenance. Lepas tu pastikan sabar untuk selesaikan benda ni. Sebab damage, kita buat benda ni berpuluh tahun. Untuk kita ada damage macam ni, kita buat berpuluh tahun. Bukan kot kita dalam masa 3 minggu 4 minggu nak selesai. Tak, benda ni tak semudah tu. Dia kurang-kurangnya makan 3 bulan ke 6 bulan untuk selesaikan masalah ni dengan MBB sekali lah. Dan praktis kalau boleh, kalau dah selesa dengan MBB tu, kita praktis sampai mati lah. Kita praktis MBB tu sampai mati. Sebab tu cara manusia makan untuk hidup. Okay. Lepas tu kita kepada ni, saya recap balik medium chain fatty acid. Apa tu medium chain fatty acid? Medium chain fatty acid adalah contoh, dia adalah lemak yang tak memerlukan jus empedu, bile acid untuk nak proses absorb dalam badan. Contoh paling senang saya bagi minyak kelapa darah lah. Ataupun boleh beli dekat farmasi apa semua, pergi MCT oil, medium chain triglyceride punya oil. Boleh beli, boleh makan, tak ada masalah. Ini untuk orang yang, especially untuk orang yang ada masalah hati, ada masalah cirrhosis hati, ada masalah fatty liver ke apa. Fatty liver tak payahlah, untuk masalah cirrhosis hati je lah. Dengan orang ada masalah batu empedu, ada orang dengan orang yang dah buang empedu, ambil MCT oil ni, sangat-sangat penting. Lepas tu satu lagi last sekali ada long chain fatty acid. Long chain fatty acid ni macam saya cakap tadi, daripada daging, lemak daging, butter, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, makan dah, tak ada masalah. Sebab dia adalah keperluan untuk kita repair kita punya badan. Sebab dia punya ratio omega 3 ke omega 6 dah cukup komplit dah. Tak perlu pun nak ambil minyak ikan, cod ke apa semua, tak perlu. Kita ambil pada kita punya makanan pun dah cukup dah. Okey, so kalau kita nak guna kita punya lemak, kita nak guna kita punya lemak pula. So kalau kita nak guna lemak pada badan kita boleh, tapi untuk orang yang ada masalah penghadaman, dia makan masa sebab dia ada masalah rintangan insulin. So untuk boleh menggunakan balik lemak dalam badan kita sendiri adalah kita kena kurangkan rintangan insulin, bagi back to normal balik, dan kita boleh guna kita punya lemak dalam badan kita sendiri. Macam mana kita nak tahu kita boleh guna lemak dalam badan kita sendiri? Kita dah tak bergantung kepada glukos untuk kita nak rasa kenyang, boleh tahan rasa lapar lama, boleh praktis makan 2 kali sehari dengan jumlah karbohidrat yang sangat sikit, boleh praktis makan sehari sekali, tak ada rasa macam gunah gulana, tak ada rasa sembelit apa semua bila kita praktis makan sehari sekali ataupun 2 kali sehari dengan keadaan karbohidrat sangat sikit. Itu sahaja. So
Senang saja nak tahu kita punya tak ada masalah rancangan insulin ni. Satu lagi kita tahu tak, kita dah kurang masalah rancangan insulin adalah kita boleh tidur malam balik seperti biasa. Dengan tak ada terkejut-terkejut dah lah. Makan pukul 7, saya pukul 10 tidur, pukul 1 ke 2 pagi dah terbangun balik. Yang tu ada masalah rancangan insulin lah sekali. Sebab badan start running steroid hormon untuk memastikan badan tu boleh berfungsi normal. Okey, saya tengok soalan. Kalau ada soalan untuk mengenai masalah lemak ni, sila tanya saya sekarang. Sila tanya saya, lepas tu saya akan jawab balik. Okey. Assalamualaikum. Okey, pembelian apa semua, pumpang. Apa kebaikan lemak sihat untuk orang gastrik? Macam saya cakap tadi, lemak ni selalu kalau kita dapat information pada luar, dia ada lemak sihat dengan lemak jahat. Dua benda. Lemak sihat ni dia cakap lah kita ambil pada ikan apa semua, dan benda-benda tu dia, lemak jahat ni pada daging, lemak tepu apa semua tu, semua information lama tu tahun 1980-an tu, waktu dia orang perkenalkan food pyramid tu yang menjahanamkan ramai orang kita punya kesihatan. Cukup ramai satu dunia jahanam untuk melariskan penjualan macam-macam jenis ubat. Semua kena ingat, dunia perubatan ni adalah bisnes. Semua kena ingat, semua bisnes. Saya pun buat bisnes, dia orang pun buat bisnes. Cuma bisnes dia orang sangat cepat lah, sebab dia orang dah serap doktrin ni awal dan government dah terima. Saya ni kecil sahaja tapi saya menyampaikan apa yang saya faham. Sebab saya tahu dan faham apa saya buat, sebab tu saya sampaikan. Kalau apa minta jangan terima apa saya cakap ni bulat-bulat, minta cross reference balik apa saya cakap ni untuk bagi ada kefahaman. Jangan terima apa saya cakap bulat-bulat, cross reference, check balik apa saya cakap. Dia tak ada lemak sihat, tak ada lemak jahat, semua adalah keperluan. Cuma lemak yang bukan lemak, yang itu yang problem. Lemak yang bukan lemak, macam lemak sayur ni, dia bukan lemak. Macam orang buat margarin, yang tu dia ambil minyak sayur, dia cucuk hidrogen macam tu untuk menjadikan satu benda yang konsistensi dia macam butter. Dia inject flavor sikit, bagi rasa macam butter. Memang satu benda pelik kita makan, memang jahanam untuk kesihatan kita. Okey, harus kena kacau tuan Azwan ni, biasa-biasa saja, ada kuih gemuk sikit dah ni. Tak workout, tak apa semua, tidur lewat apa semua, cukup apa urus banyak benda lah, jawapan. Okey lah, internet baik. Okey, kerepek pisang boleh makan ke? Ada orang cakap berangi, tapi asalnya pisang dihiris dan digoreng memang problem. Sebab dia pisang tu sendiri, dia serat dengan gula, dia goreng, dia jadi caramelize, makan memang problem. So kalau boleh avoid lah. Kalau nak makan sekali silakan makan, tak ada masalah, tapi jangan makan kerap. Pulasan boleh makan tak tuan? Boleh, tak ada masalah. Boleh saja nak makan, tak ada masalah pun. Nak makan pulasan, makan pulasan pula. Pulasan ni jenis buah manis lah. Boleh makan, tapi jangan kerap. Kalau makan macam saya sekarang ni pun, saya consider saya ada perut yang optimum lah. Tak ada masalah langsung perut. Tapi kalau saya makan buah manis sikit, dia start nak cirit lah. Okey, gesek saya dah okey, tak ada masalah sekarang. Terima kasih tuan. Okey, terima kasih banyak-banyak tuan Jilamo. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Afan dan terbaik, syukur sangat dapat jumpa. Alhamdulillah. Extra virgin oil, okey tak? Okey, untuk pengambilan extra virgin oil boleh, tak ada masalah. Cuma saya nak pastikan bila makan extra virgin oil tu, pastikan dia ada carrier. Dia kena ada fiber, dia kena melekat atas fiber untuk bawa extra virgin olive oil tu satu. Satu lagi, adjust ikut kita punya pengambilan extra virgin olive oil, adjust untuk dengan kita punya najis. Kalau kita makan extra olive oil ni, kita tengok kita punya buangan tu macam dia color warna orange mangga warna dia, orange mangga. Terang, lepas tu lembek dengan cair. Maksud dia kita kekurangan jus sempedu untuk nak proses extra virgin olive oil tu. So kurangkan pengambilan ni sampai kita makan. Lepas tu kita tengok kita punya buah yang besar, dia warna color coklat koko. Lepas tu baru top up slow. Ikut badan lah, top up slow. Jangan kita duk ambil, lepas tu kita buah yang besar pun warna orange. Lepas tu ambil warna orange. Tak boleh, sebab maksud dia tak ada penyerapan zat berlaku dekat situ. Buat ori duit sahaja. Okey, saya memang akan follow. Lepas tu makan daging lemak lepas sehari 2 memang best membuang. Betul. Okey, kacang gajus dan elemen dalam kategori lemak yang mana? Bolehkah sering memakannya? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia ada satu benda. Okey, selalu orang tengok macam keluarga nuts lah. Nuts, legum,
ataupun apa-apa jenis sayur lah, dia ada satu benda, sifat mekanisme dia untuk menghalang binatang daripada pergi makan dia tau. Daripada boleh senang, boleh proses makanan dia tu. Sebab tu kalau macam manusia nak makan benda-benda macam tu, kalau dia perut dia sihat, dia okey, dia boleh proses lagi. Tapi untuk orang nak masalah sibuk apa semua, dia nak kembung. Sebab ada certain enzim dalam kacang tu tersebut menghalang daripada proses penghadaman tu berlaku. Sebab tu dia kena rendam, kena jemur, bagi kering apa semua, baru boleh makan. Itu pun kalau nak makan, introduce sikit-sikit sebab kacang macam kalau kan nuts macam almond, pistachio apa semua ni, dia tinggi dengan magnesium. Memang sangat elok makan. Tapi introduce slow. Bila introduce slow, rasa macam, okey tak kembung ni, boleh makan lagi. Okey, makan slow. Okey kembung, okey kita kurang sikit. Okey, maintain dulu 2-3 hari makan banyak tu. Okey, steady balik, makan lagi lebih sikit. Macam tu cara dia, nak adjust dia tu macam tu. Okey, apa pendapat anda tentang masakan menggunakan air fryer? Menggunakan air fryer tak apa, tak ada masalah pun. Dia cuma marketing. Air fryer ni dia dikeluarkan untuk orang yang kata makan minyak ni ada satu benda yang tak elok. So dia orang create lah satu teknologi air fryer yang masak tak menggunakan minyak, boleh saja makan. Saya pun dah guna air fryer, senang sikit kerja kan. Apa susah, ambil daging, perap, salutkan minyak, bubuh dalam tu, tunggu dalam 10 minit macam tu, keluar terus makan. Tak kenyang nak masak. Tak ada masalah, boleh saya guna. Tapi letak sikit minyak kelapa sawit dan apa semua, okey, tak ada masalah. Jangan tak letak minyak langsung, problem lah. That's tu. Pengambilan minyak tu penting. MBB ni, ingat, semua kena ingat, MBB ni makan, antara makan bagi betul, dia adalah makan bagi sedap. Makan tu bagi sedap, jangan bagi tawar, tak cukup rasa, tak cukup pedas ke apa semua. Tak, makan bagi sedap, bagi rasa lidah tu rasa memang sedap. Tapi kalau letak satu benda dipanggil MSG, monosodium glutamate, Ajinomoto, memang out. Sebab dia tipu rasa lidah kita. Kita tak tahu apa yang sebenarnya lidah kita, badan kita perlukan. Tuhan bagi lidah ni untuk kita tahu apa benda yang kita perlukan. Kita rasa macam kau masin ni, nak makan benda yang masin untuk bagi puas, makan lah, tak masalah pun. Okey, nak tanya, gastrik boleh menyebabkan vertigo? Okey, kita berbalik kepada masalah Tuan Wawan. Okey, untuk Tuan Wawan saya jawab ya. Gastrik ataupun gastritis. Gastrik ni orang Melayu dia tibai semua. Gastrik ni orang Melayu dia kata, hang ada masalah perut berangin aku panggil gastrik, hang pedih perut aku panggil gastrik, hang apa sembelit pun orang panggil gastrik, semua panggil gastrik. Gastrik ni dalam bahasa yang tepat dia adalah maksud gastritis. Gastritis ni maksudnya gastroitis ni, gastro ni maksud perut, itis ni maksud keradangan. So gastritis bermaksud berlakunya keradangan dekat kita punya perut. Kalau kita tahu kita ada masalah gastritis ni, kita skop masuk kita punya tekak ni masuk ni. Okay, kita buat endoskop, masuk tengok dekat perut, oh dia ada radang merah ni. Okey, maksud dia kita ada gastritis. Tapi bukan satu masalah besar pun bagi saya, satu masalah kecil saja. Maksud badan kita stres, dia ada berlaku renjatan untuk penghasilan mucus. So kita punya isi perut tu kena dinding, kita punya dinding apa kita punya perut, menyebabkan jadi masalah merah-merah apa semua. Itu satu perkara biasalah untuk orang ada masalah stres, untuk masalah isi perut kurang yang mengencat untuk pengeluaran kita punya mucus perut ni, satu perkara biasalah. Dan satu benda yang tak perlu nak fokus pun untuk benda ni. So bila kita ada masalah penghadaman, yang problem dia bukan ada masalah gastrik, dia problem dia adalah masalah SIBO, small intestinal bacterial overgrowth. Melayu dia ada dekat kawasan. Bila berlakunya pecah usus kecil kita ni, apa kita macam video ni macam okey. Dia bila kita makan benda serat manis, contoh macam makan sayur, makan buah manis, memang dia akan bloated sebab kita punya bakteria dekat kawasan usus kecil kita tu, dia akan makan akibat lebihan bakteria dekat usus kecil kita ni, dia akan makan dia punya serat dengan gula ni sebagai sumber tenaga dia. Lepas tu byproduct dia akan hasilkan gas, sama ada hidrogen, metan, karbon dioksida, ikut dengan jenis bakteria lah. Yang tu yang buat kembung. Okey, bila kembung sahaja dia perlukan keluar. Dia sama ada berlaku dekat dia keluar sebagai kentut ataupun dia keluar sebagai reflux lah, sendawa. Bila dia lalu saja dekat situ, dia punya usus kat sini, dia jadi kat kawasan usus, dia masuk kita punya perut. Bila masuk ke dalam perut, dia bawa kita punya gastric juice apa semua segala bala yang apa kita punya acid hidroklorik masuk dekat kita punya tekak.
Masa dekat kita, dia akan mengesah yang tekak. Tekak kita bukan perut, dia tak ada mucus. Dia akan mengesah, yang tu yang buat rasa terlekat. Orang nak rasa vertigo akibat masalah penghadaman ni, tekak dia akan rasa terlekat. Satu. Lepas tu dia akan efeknya tube eustachian ni. Bila efek tube eustachian kita ni ada dua sini. Satu kat sini, satu kat sini. Bila efek ni sahaja, dia akan kacau kawasan tengah telinga kita. Tube eustachian ni kegunaan dia adalah untuk balancekan tekanan udara luar dengan dalam. Luar dalam badan dengan luar sekeliling lah. Bila jadi ni saja, dia akan efek bahagian tengah telinga kita. Lepas tu dia akan efek kita punya salur separuh bulat yang untuk balancekan. Nak tahu salur separuh bulat ni kerja dia macam mana? Buat helikopter, pusing setempat. Lepas tu tengok pening dia macam mana. Itu kegunaan kita punya salur separuh bulat untuk balancekan balik. Bila berlakunya kerengsaan dekat sini, pressure kat sini lain, salur separuh bulat kita dah tak tahu orang ni duduk tempat tinggi, tempat rendah ke apa semua, dia akan start jadi pening, bergoyang. Mula dia rasa macam tak jalan tabut, duduk pun pening, berdiri pun pening. Lepas tu bila dia kalau teruk lagi, kerengsaan tu teruk lagi, dia akan start rasa macam dia start rasa macam terapung, macam naik atas lift. Lagi teruk lagi, dia akan start memusing, dunia musing. Sebab kita punya salur separuh bulat dia connect dengan kita punya mata sekali, sensor dia. Sebab tu bila kita buat helikopter pusing setempat, mata ni pun sekali memusing, melilau. Itu saya. So untuk selesaikan masalah ni, vertigo akibat masalah penghadaman, selesaikan masalah SIBO, small intestinal bacterial overgrowth, secara tak langsung dia akan selesaikan masalah gas, angin. Tak ada masalah. Bila tak ada masalah angin, tak ada masalah reflux. Bila tak ada masalah reflux, dia tak ada masalah keradangan dekat sini. Bila tak ada keradangan di sini, selesailah masalah pening musing tu. Cara nak tahu kita ada masalah vertigo akibat kita punya masalah reflux, masalah SIBO tadi, dia akan datang perasaan telinga rasa kedap, berdesing dengan rasa panas. Itu sahaja. Harap menjawab soalan Wawan. Okey, macam mana nak kuatkan asid perut tuan? Dia nak kuatkan asid perut ni, dia tak ada cara untuk kuatkan asid perut. Nak kuatkan asid perut ni, dia kena keluarkan badan pada stres lah. Dia kena selesaikan semua masalah. Kena selesaikan masalah rintangan insulin. Kena selesaikan masalah keboleh telapak usus. Kena selesaikan masalah usus besar sekali. Dia kena selesaikan masalah sembelit. Dia kena selesaikan masalah SIBO. Dia kena selesaikan masalah kalau ada masalah tulang belakang pun kita kena selesaikan. Selalunya orang yang ada masalah stres fizikal, tulang belakang sempit, ataupun dia ada masalah slip disc, tulang belakang bengkok, dia memang jadi masalah asid perut kurang lah. Asid perut kurang akibat masalah stres. Stres sama dengan emosi, fizikal ataupun makanan. Selalunya orang dekat makanan, ataupun sikit lagi dekat dia punya fizikal. Paling sikit dia jarang berlaku dekat dia punya emosi lah, kecuali kalau orang tu sayang betul kucing dia, lepas tu kucing dia tiba-tiba mati. Lepas tu dia rasa macam stres nak bunuh diri, memang dia akan jadi masalah asid perut kurang. Lepas tu dia akan jadi masalah SIBO barang pun sama juga macam orang moyan lah, sama lah. Orang moyan pun alami benda yang sama. Dia stres dalam keadaan sangat stres, dia akan jadi masalah asid perut kurang, dia akan jadi masalah SIBO apa semualah. Lepas tu masalah bakteria usus yang tak balance ni akibat masalah SIBO, dia akan efek kita punya otak. Dan itu jadi masalah depression, anxiety disorder, meroyan. Harap menjawab soalan lah. Okey. Kenapa pesakit buah pinggang tak boleh makan hafai? Okey, untuk pesakit buah pinggang yang buat dialisis sahaja tak boleh makan hafai. Sebab apa? Sebab orang yang tengah buat rawatan dialisis, maksud buah pinggang dia dah out dah. Bila buah pinggang dah out, dia boleh minum air hari-hari sikit sahaja. Bersukat dalam 500 gram, 500 ml, 200 ml. Dia tak boleh makan banyak. Bila dia tak boleh makan banyak, memang problem lah. Sebab hafai ni perlukan air banyak sebab dia serat. Okey, hafai ni nak kena minum banyak air, sekurang-kurangnya 2 liter ke atas. Betul. Ya tu Kak Rosita dah menjawab dah untuk soalan Tuan Raja Muhammad Khalis. Berapa lama tempoh penggunaan hafai ni? Dia kata nak guna selama-lamanya pun tak ada masalah. Sebab saya sendiri dah ambil selama 9 tahun dah. Saya buat maintenance lah. Dan satu saya buat jaga kualiti lah. Jaga quality control. Dia ambil banyak, lama tak ada masalah. Tapi kalau macam dah rasa sihat apa semua, buat maintenance saja cukup lah. Seminggu sekali kita ambil satu paket pun dah cukup dah. Tapi kalau macam tak okey banyak lagi, perut dah kembung teruk lagi, ambil lah selalu kerap sikit. Okey. Tapi bukan Hafai Plus. Apakah sama juga kesan dia? Lain. Hafai Plus dan Hafai biasa ada dua benda yang berbeza. So saya kalau beli Hafai,
Dia penjagaan makan yang rumit, kesan dia lambat lagi, memang lambat betul lah, kesan dia lambat betul. Apa dia punya gula pemanis dalam tu dia pun tak pernah okey sebab pakai aspartam, Half5 dia pakai stevia. Sebab tu minta beli untuk Half5 Plus lah, minta untuk beli Half5 Plus. Half5 biasa susah nak jaga, itu saya cakap. Half5 Plus susah nak jaga, kalau practice MBB pun lambat sangat berkesan. So minta beli untuk Half5 Plus. Harga pun tak lari banyak beza. Harga biasa Half5 biasa RM80 yang mana jual 47 apa ke RM45 tu saya pun tak tahu dia ambil mana, sebab harga jual retail agent tinggi lagi pada harga tu. Macam mana jual murah saya pun tak tahu. So untuk selamat, minta untuk belian Half5 Plus tu, minta buat belian dekat saya punya link lah, selamat. Buat belian dekat link, buat belian dekat website, ataupun beli direct daripada saya punya Dietang, agent apa semua, ataupun buat beli pada dropship saya pun selamat juga. Kalau untuk setiap pembelian dia akan disediakan sekali invoice lah, invoice apa semua datang sekali. Dia tanya apa ini ada 2 jenis, yang mana bagus untuk gastrik dan vertigo. Yang paling bagus adalah Half5 Plus. Half5 Plus memang sangat bagus. Bagi yang ada masalah hati berlemak, macam mana cara pengambilan lemak? Okey, untuk pengambilan hati berlemak, dia bukan sebab kita makan macam makan daging ke, makan lemak ke, makan minyak kelapa sawit ke, jadi hati melemak. Tak. Dia akibat pengambilan tepung yang terlampau banyak. Akibat makan kari pap, makan kuih, makan tepung lah, makan tepung yang cukup banyak lah, makan tepung yang cukup banyak, makan buah manis terlampau banyak. Dia ada masalah, menyebabkan masalah rintangan insulin, menyebabkan gula tu duk store, gula tu duk simpan dekat hati, menyebabkan masalah jadi hati berlemak. Bila jadi masalah hati berlemak, confirm dia jadi masalah rintangan insulin. So untuk selesaikan masalah ni adalah stop, berhenti terus untuk pengambilan tepung, berhenti terus untuk pengambilan buah manis. Itu saya nak pesan. Practice MBB, practice Half5 Plus, insyaAllah selesai masalah hati berlemak. Saya untuk klien saya yang ada masalah hati berlemak ni cukup banyak. Lepas tu selesai semua. Dia satu masalah yang sangat senang untuk selesai. Praktis amal Half5 Plus, praktis MBB, insya-Allah memang selesai masalah hati berlemak. Dia benar sangat simple. Jangan biar lama-lama. Sebab pada masalah hati berlemak nanti nak jadi masalah serosis, hati mengerah, problem lagi besar. Okey. Minum susu kambing bagus tak? Untuk susu kambing, saya macam ni, susu kambing ni kalau buat kudap okey lah. Tapi kalau macam makan susu tepung, kambing apa semua, saya kata tak payahlah. Sebab saya sendiri dulu duk pancur susu kambing ni. Saya sendiri yang angkat susu kambing ni, saya sendiri yang timbang dia, saya sendiri yang bancuh dia, saya sendiri tahu macam mana dia punya ratio apa semua. Susu kambing ratio dia 15% ke 20% selalunya digunakan. Baki dia adalah creamer dengan gula. Kalau nak nampak Islamik sikit, dia letaklah dengan ekstrak buah tin, dengan apa Arabic gum. Yang tu dia nak target untuk pengguna-pengguna orang Islam lah, dia tarik. Okey. Apa tak payah makan lah, tak guna pun. Tapi sekali-sekala kalau nak minum susu kambing fresh, minum tak ada masalah pun. Tapi jangan ambil dalam bentuk powder lah. Bentuk powder sangat problem. Kalau macam saya kata, saya minum susu kambing 100% asli ni. Memang asli, dan 20% saja. Kalau minum 50% saja daripada susu tepung tu, ada 50% susu kambing, tak lalu lah nak minum. Bau dia hanyak. Tak tahu nak kata bau dia. Orang tak boleh minum lah, senang kata. Orang tak boleh minum lah sebab tu dia 20% lah. Dia nak hilangkan bau susu kambing tu. Okey. Tuan, kalau ada bangun dalam satu atau 2 malam, tanda rantangan insulin kan? Yalah betul lah. Jangan dia sama ada kembung. Kalau kembung kita urut, kita boleh tidur balik. Kita kembung, dia sakit belakang, bangun-bangun tu sakit belakang, kita urut sendawa apa semua, lepas tu boleh tidur balik, tu tak ada masalah lah. Tapi kalau kita urut sendawa apa semua, lepas tu tak boleh tidur balik malam, itu masalah kita ada rantangan insulin. Tengok balik diet, makan apa. Okey. Saya kepada kurang yang batuknya, alhamdulillah. Memang kurang lah batuk. Itu batuk sebab biasalah musim. Lagipun jenis cukup rest. Boleh makan suplemen jus jamu boleh ke? Tak perlu. Tapi kalau saya terpulang. Saya kata macam jamu suplemen ni tak perlu, nanti orang berperang pula dengan saya kan. Itu saya cakap, kena ada kefahaman.
kena ada saya tahu dan faham apa saya buat. Kena ada, dan setiap orang kena ada benda ni. Jangan kita tengok apa jamu ni, oh bagus ni apa semua. Tak. Tanya dulu, kita kena ada kefahaman macam mana benda tu berfungsi. Macam mana dia bantu selesaikan masalah saya. Sebab tu saya ni boleh kata setiap minggu lah, 2-3 selang saya buat live untuk terang bagi orang kefahaman macam mana Half5 Plus ni bantu selesai masalah orang. So bila nak beli satu produk tu, minta adakah token dia duduk buat live macam ni apa semua. Macam adakah Claire dia boleh explain dengan detail macam mana produk dia function, macam mana produk dia boleh bantu orang. Selagi tak ada orang yang boleh explain macam tu, terpulanglah sama ada nak beli ataupun tak. Okey. Tuan, ayak nyok boleh minum tak? Ayak nyok nak minum lah. Tak masalah pun. Tapi dia kencing kerap sikit lah. Sebab ayak nyok ni dia tinggi potasium sikit. Tak apa, biasa. Boleh nak minum. Boleh lah minum. Tapi jangan minum kerap sangat. Makanan apa khasiatnya untuk okey. Untuk Cik Hidayu Hashilah. Untuk apa? Orang kata menentang apa? Untuk menentang okey, nenah. Okey. Nenah ni dia ada satu sejenis karakter, dia ada pepsin. Pepsin ni adalah untuk membantu penghadaman protein. Contoh kalau kita ambil daging, kita peram dengan nenah. Daging tu jadi lembut. Benda yang sama juga. Dia untuk membantu meningkatkan acidity perut. Lepas tu tambah pepsin dia macam kita ambil digestive enzyme lah. Masa kita makan cuma digestive enzyme ni murah. Kita ambil pada nenah. So kita makan lah. Kita makan dia memang bantu untuk penghadaman protein. So ambil lah nenah. Ambil tak perlu banyak pun. Besar-besar ni dua kali ibu jari ni dah cukup masuk makan sebelum kita makan. Memang bantu betul lah untuk kita punya masalah penghadaman. Sama ada ambil nenah ke ambil betik sikit tak apa. Jangan betik tu jangan ambil sejorong macam tu. Itu problem lah. Ambil kecil-kecil besar-besar tu dah cukup. Lepas tu ambil bom pelam ke tak apa, tak masalah. Jangan ambil pelam masak, ambil pelam muda. Okey. Alhamdulillah kesihatan semakin pulih. Dah boleh makan makanan kegemaran. Terima kasih Kota 4 dan banyak perubahan dulu masa hari. Ingat mati dah, kehidupan berubah sekarang boleh. Alhamdulillah. Okey, kakak jadi sakit kepala kiri. Macam ada satu line dekat sampai dekat kiri. Untuk Kak Mila sebab bloated kembung. Itu sahaja. Memang satu perkara biasa Kak Mila. Okey, bos boleh terkan Half5 dengan Half5 Plus sebab saya ada beli Half5 tapi bukan Half5 Plus. Saya dah sakit vertigo je sampai terasa ada gancangan dalam badan. Okey. Half5 dan Half5 Plus. Half5 ni bukan Half5 ni saya fuse lagi. Half5 dengan saya stok lama lah apa semua. Kita macam ni lah. Dia untuk nanti untuk Half5 nanti saya dah buat kotak macam ni dah. Ni kotak baru lah. Kotak Half5 Plus. Supaya tak ada orang confuse lah. Tak ada confuse lah. Dia dua benda yang sangat berbeza. Kalau untuk orang ada masalah vertigo ke apa semua masalah pendaman, minta labak sikit lah duit. Melabaklah sikit duit. Untuk beza RM40 saja. Bukan beza 40, beza RM10 saja pun. Untuk dapatkan Half5 Plus ni. Minta lah untuk dapatkan Half5 Plus ni untuk selesaikan masalah anda. Pembelian Half5 Plus ni disediakan dengan khidmat Dietech, consultation, service group dan direct kepada saya sendirilah. Minta beli Half5 Plus untuk selesaikan masalah penghadaman. Jangan duduk kedekut sangat lah. Selalu orang duk komplain apa beza harga apa semua. Dan untuk Half5 Plus yang jual untuk Half5 yang jual dekat RM47 dekat Shopee, Lazada tu minta jangan beli ya. Minta sangat jangan beli sebab harga tolak saya untuk ejen ada RM50. Macam mana boleh jual RM47 adalah satu pegangan minta. Kalau nak beli confirm direct pada tuan, nanti jangan lupa tunjuk cara untuk keluarkan angin. Hazul, sekali Hazul. Aku minta tolong lah. Nak tunjuk kat dia cara nak mengurut orang. Sat. Okey, alhamdulillah. Sekarang boleh tapi alhamdulillah tuan, nanti jangan lupa untuk kalau beli kat Shopee dia ori ke yang mana jaga harga, yang mana jual Half5 pada harga 90, ya betul. Yang mana jual pada harga bawah sikit tu saya minta maaf lah, saya tak tahu sebab saya memang tekankan dekat semua ejen apa semua supaya jaga harga. Saya create brand, saya create market. So minta jaga harga. Yang mana bukan beli pada harga market, minta maaf saya tak tahu. Kalau apa-apa jadi saya tak bertanggungjawab. Saya cakap macam tu terang, saya tak bertanggungjawab sebab saya dah minta untuk ejen saya semua jaga harga betul-betul. Okey, bos apa pinggan kanan rasa macam benda melekat. Rasa saya sampai masalah betul tapi dah check dah. Kalau betul problem dia akan kesan kat liver. Okey.
Kalau untuk masalah batu empedu, dia memang rasa banyak fokus sakit belah kanan lah. Sakit kat sini. Sakit kat sini sampai sakit migraine ke kepala ni. Tapi kalau tak ada apa, kita kata masalah angin lah. Sedang kata macam tu, tutup buku, jangan fikir macam-macam. Okey, buah masam. Boleh makan ke? Boleh makan, tak ada masalah. Kalau nak makan buah-buah, apa yang paling bagus? Nak makan buah-buah, boleh makan semua buah, tak ada masalah. Cuma kuantiti tu jaga, ambil lah. Jaga kuantiti. Itu sahaja. Jangan duk makan, wah, nak makan sekali sepinggan besar macam tu, makan buah. Memang sirik. Okey, Hafai macam mana bancuan sebetulnya? Hafai bancuh dia, ambil saja. Ambil Hafai tu, bancuh, goncang, terus minum. Selesai masalah. Dia, tuan saya ada boleh saya makan Hafai? Kolesterol. Okey, untuk masalah kolesterol, bagi saya tak ada masalah pun. LDL ke, HDL ke apa semua ni saya tak peduli pun. Total kolesterol tinggi ni saya tak peduli pun. Sebab macam banyak bahan bacaan saya beli buku, kitab, rumah saya berketul-ketul, tengok saya dah bawa dah. Sat saya cari Sat ah. Okey. Ni buku daripada Dr. Michael Eads. The Great Cholesterol Myth. Buku ni sangat bagus lah. Saya minta yang mana apa aku ada duit sikit buat belian ni, saya buat belian daripada Amazon ni. Harga tak tahu kot, dalam harga rasa-rasa sekali dengan shipping apa semua dekat 300 kot. Okey, kita tengok mana. Okey. Dia okey, tak apa, saya nak cerita pun panjang tak. Saya simplify kan. Apa yang kita perlu pakai sekarang ni untuk total kolesterol, kita tengok 6.3 ni tinggi dah. Tak perlu pakai pun. Bermaksud dia hanya bermaksud kita ada keradangan dalam badan. Keperluan untuk penghasilan kolesterol tu untuk nak repair masalah badan tersebut, sebab kita perlukan kolesterol macam kortisol apa semua segala benda tu untuk nak sesat, untuk nak rawat keradangan dalam kita punya badan. Kalau kita ada masalah dengan bawah pinggang, kita ada masalah punya hati, kolesterol kena jack naik atas. Kena penghasilan tinggi, kecuali kalau kita ada masalah cirrhosis hati, memang kolesterol tu drop. Sebab dia tak boleh nak produce kolesterol lah. Nah itu. Kalau kita makan ubat statin, ubat rendahkan kolesterol kita, selalunya pengambilan ubat statin ni akan menyebabkan masalah cirrhosis. Minta baca betul-betul benda ni ya. Minta cross reference balik dengan apa saya cakap. Jangan terima saya cakap bulat-bulat. So kalau orang kata kolesterol 6.3 boleh saya makan Hafai, memang sangat boleh. Dan minta makan daging, minta makan lemak sekali ya, untuk selesaikan masalah semua tu. Dia tak ada masalah. Peningkatan kolesterol ni dia selari dengan kita punya umur lah. Kalau orang tu makan tak betul apa semua, memang dia akan naik. Sebab dia nak repair. Bukan kolesterol tinggi itu menyebabkan berlakunya masalah jantung. Tak. Okey. Mohon sekali lagi Tuan Azlan terangkan tentang masalah menggigil ketika bangun pagi dan langkah mengatasinya. Okey, Raja Muhammad Khalis. Saya live berapa lama ni? Saya lagi tak perasan pula. Tak cukup sejam ni, tak apa. Okey. Untuk Tuan menggigil waktu pagi. Waktu menggigil waktu pagi, jawapan dia adalah drop insulin. So ni kena tulis MBB, lama-lama dia hilang lah untuk menggigil. Dia tak boleh menggunakan lemak dia tak boleh gunakan lemak sebagai tenaga. Sebab tu dia akan ambil pada masa orang jadi macam ni. Kita boleh tengok badan dia makin lama makin kurus, tapi badan dia menggelebeh. So praktis MBB amal Hafai Plus untuk selesaikan masalah ni tuan ya. Okey, buahkan buah semasa makan nasi? Boleh. Berkenaan nanas, sebaiknya makan nanas muda, masam atau yang betul-betul masak. Makan buah masam. Pedih perut sekejap, ada sekejap tak. Kenapa jadi macam terutama sebelah petang? Sebab kembung. Kembung ni memang akan menyebabkan rasa perut rasa pedih. Saya tak buat lagi live mengenai punca-punca perut pedih ya. Tak apalah, esok kot saya buat apa punca-punca mengapa perut rasa pedih macam ditikam dengan pisau. Esok saya buat live mengenai ini. Saya ada masalah kaki gelisah kalau masa rehat malam. Okey, kaki gelisah ni satu benda yang sangat senang. Tuan
ambil vitamin D. Tuan Sunadi ambil vitamin D. InsyaAllah selesai masalah kaki gelisah. Satu benda sangat senang. Ambil makan vitamin D. Okey, Sabah ada jual ke? Ada. Untuk Tuan Ibrahim bersatu atas ejen. Jawablah clear. Kenapa lepas makan nanas? Makan tak apa nak betul ya. Ambil masak sikit. Ataupun makan terlampau banyak, menyebabkan perut rasa pedih, panas, mencucuk. So kurangkan volume makan. Benda ni MBB ada ajar lah. Benda ni MBB ada ajar. Bolehkah kita makan ikan dan daging kambing, lembu apa semua? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey. Apa untuk urut? Apa minta Eddie lah. Eddie handsome sikit. Mari sini. Nak ajak orang mengurut. Okey. Duduk sini. Duduk sini Eddie. Okey. Oh, handsome Eddie. Top. Sini. Bagi warna pelakang. Oh, yang warna pelakang. Bagi warna pelakang. Okey. Jadi cara sikit. Pas. Duduk. Pas. Sini. Okey. Kalau hari ni apa dia ada special ni sebab orang nak minta cara mengurut dah. So saya ajak cara mengurut dah. Okey. Untuk orang ada bloated, dia selalunya dia akan sakit. Untuk orang kembung, dia akan komplain untuk sakit dekat sampai sini kan. Saya kata area ni antara yang paling top sekali kan. Dengan pinggang ni, bawah pinggang. So cara dia simple saja. Dia tak perlu pun nak urut sebesar, nak kena pinjam tukang urut ke apa semua. So anak buat pun boleh selesai masalah. Apa cara dia adalah tekan saja. Dia saya tekan macam tu. Tekan. Pun dah cukup lah bagi dia sendawa. Ataupun kalau kat sini pun boleh tekan macam ni lah. Tekan macam ni pun dah cukup lah. Tekan macam ni pun dah cukup lah. Dia tak perlu nak teruk pun cara pun tak payah pun. Ataupun tolak pada, ataupun nak full lagi, tolak pada bawah, naik ke atas lah. Dia tolak keluar senang. Kalau macam apa tengah malam kan, kata finish tak ada minyak susah nak buat, susah nak buat. Dia tak perlu nak pakai minyak pun. Just tolak macam ni, tolak macam ni dah cukup lah. Macam ni. Tolak macam ni cukup lah. Tolak macam ni pun cukup lah. Dia tolak keluar macam ni. Dia tolak macam ni. Selesai masalah. Ataupun mana cari bahagian lengan, orang tu sendiri dia akan tahu sama ada lengan kawasan ni, dia lengan kawasan ni. Ataupun dia lengan kat sini, ataupun dia sakit kat belakang ni, ataupun dekat pinggang ni. So tekan lah. So macam tu lah, basic dia senang sangat. Kalau lengan bahagian betul, dia macam kaki ni rasa lengan sangat, tak larat ni sebab apa, rasa macam kejap. Picit bahagian betul, bagi dia sendawa, selesai masalah. Sebelum tu minum sikit air kosong ke apa semua, lepas tu urut dia simple lah. Target kawasan ni, lepas tu kawasan ni, especially kawasan ni. Lepas tu bawah ni sikit, bawah ni kat tulang punggung ni sikit. Tekan dia duduk, tekan naik ke atas, ataupun tekan keluar tepi ni pun boleh juga macam ni. Tekan macam ni pun boleh juga. Bagi sedawa selesai masalah. Itu sahaja. Okay, thank you very much Eddie. Okay. Bolehkah kita makan ikan dan daging bersama? Boleh. Daging tempatan, daging import bolehkah membantu pengaraman? Kalau tak ada daging tempatan, makanlah daging import. Tapi daging import jangan makan kerap lah. Jarang-jarang ambil cukup lah. Okey, kakak makan vitamin C dan acidic, rasa kembung sikit. Kakak makan vitamin C sekali-sekala. Kalau nak makan vitamin C, non acidic apa semua ni marketing je Kak Mila. Marketing lah. Marketing. Dia kata non acidic lah. Lepas tu dia kata slow release lah apa semua. Semua tu mengarut. Vitamin C is vitamin C. Dia tak ada keperluan kata non acidic ke apa semua, tak ada.
Cuma kalau Kak Mila ambil vitamin C yang ada soda bikarbonat macam redoxon apa semua, dia memang nak bloated sikit lah. Tu je cerita dia. Kalau beli Half-Five terus dimasukkan ke dalam grup MBB ke, harga Half-Five Plus bagaimana? Okey, untuk Tuan Muzaffar Uchiha, saya beli Half-Five terus, saya akan terus masukkan dalam grup MBB lah. Saya akan bagi masuk di grup Telegram apa semua sekalian, support apa semua. Kalau tak tahu apa, tanya saya lah. Kod saya tak sempat nak jawab ke apa semua, staff saya ada, admin group MBB pun ada. Okey, salam tuan, saya nak tanya kenapa ibu, yang ni saya punya staff ni, salam tuan, saya nak tanya, orang untuk persoalan sebab apa ibu mengandung tak boleh ambil Half-Five, orang duk risau lah sebab apa. Okey, orang duk risau, dia ibu mengandung boleh ambil Half-Five, tak ada masalah, tapi saya tak suka bila sekali orang komplain, saya makan Half-Five ni lah, saya keguguran lah, saya makan Half-Five ni lagi saya ada kandungan kat sini lah apa semua, saya makan Half-Five ni rasa macam ni apa semua lah, doktor tak bagi apa semua. Saya malas nak menjawab sebab saya dua orang anak ni semua makan Half-Five sepanjang mengandung, tak ada apa masalah apa isteri saya buat macam tu, tak ada apa masalah langsung. Okey, dah habis dah soalan ni, okey. Perlu suka saya ingatkan, dekat saya punya tadi, saya untuk awal-awal tadi saya ada letak ni saya ada letak link untuk belian terus dekat laman web. Laman web tu boleh beli terus pakai untuk laman web tu, belian melalui laman web boleh pakai kredit card sekali boleh pakai kredit card, nak beli jumlah banyak sikit ke apa, sebab saya upgrade lah servis, dulu tak boleh pakai kredit card lah apa semua, orang komplain banyak apa semua, so saya provide servis macam tu. So yang mana belum buat pre-order sekali, minta pre-order untuk belian, sebab stok tak banyak dan benda ni akan keluar dalam seminggu setengah lagi. Real B jelas sikit, Real B dengan Real C. So, ini ada dua vitamin ni saya design khusus untuk mereka yang ada masalah pengadaman, dan untuk mereka semua sekali bukan masalah pengadaman. Masalah pengadaman ni adalah untuk awal sebelum dia jadi kanser apa semua, segala benda tu naik lain. So saya saya buat ini untuk selesaikan masalah semua sekali Okey, minta pre-order cepat sebab stok tak banyak. Bukan saya nak suruh orang beli ke apa, sebab saya tak mahu lagi. Saya kata stok ada, buka sat order tak habis, kena tunggu sat. Yang tu yang problem dia, saya tak mahu macam tu So untuk ni mana-mana buat pre-order cepat, saya dah bagi link tadi, boleh pre-order siap-siap dekat situ. Okey, saya kalau salah makan atau dengar berita yang sedih akan rasa sesak nafas, boleh ambil Half-Five ke? Boleh, tak ada masalah, cuma dia ada masalah anxiety sikit gitu tu Razman, ada masalah anxiety sikit. Boleh ambil Half-Five, tak ada masalah. Okey, kenapa badan gatal macam kena miang, terutama kalau kena angin? Dia bukan sebab sebab masalah intestinal permeability, sebab masalah kebolehan telapak usus yang create masalah SIBO, yang menjadi masalah angin ni. Dia bila makan tu, orang tak tahu, utamanya makan benda telur, makan ayam cucuk, memang dia nak jadi miang. Ataupun makan ikan lama, ikan tak fresh, makan haiwan-haiwan laut tak fresh, dia memang senang naik miang. Tapi kalau makan haiwan laut fresh, dia tak naik miang. Kalau makan telur ayam kampung, tak naik miang. Kalau makan ayam kampung, tak naik miang. Okey, saya Abang Half-Five boleh tak stok ubat kemurungan anxiety? Boleh, tak ada masalah. Memang saya suruh stok pun sebab tak membantu pun sebenarnya. Makan daging, makan lemak, praktis MBB, makan Half-Five Plus, insyaAllah selesai masalah anxiety dan kemurungan tu sekali. Ramai dah orang selesai, so cubalah. Okey, saya baru mula makan Half-Five masuk hari ke-6, setengah paket setiap pagi, setengah jam. So masuk hari ke-6, 7 saya kena minum satu paket atau macam mana? Boleh ambil satu paket, tak ada masalah. Tapi kalau macam bila kita start ambil satu paket, lepas tu kita tengok buangan najis, kita berlendir macam berjeli, tu Half-Five lah. Maksud dia kita kekurangan enzim untuk nak hadam dia dekat usus besar. So kurangkan balik, ambil setengah secik balik, bagi najis kita warna coklat koko. Lepas tu maintain lah seminggu lagi, lepas tu baru kita top up balik. Lepas tu kita tengok najis kita macam mana lah. Itu cara dia. Okey, so tuan, Half-Five Plus, Real B dan Real C semua RAM berapa? Okey, kita tengok saya punya pricing untuk kalau pembelian Half-Five Plus, lepas tu dengan package Real B dengan Real C, Half-Five Plus dia akan jatuh murah. Half-Five Plus
akan jatuh, dia half five plus jadi RM79 sahaja, compare dengan harga rujit RM90 sekotak. Lepas tu kalau beli real B, package real B dengan real C sekali harga dia adalah RM140 sahaja. Kalau beli asing-asing dia jadi mahal. Beli asing-asing harga dia jatuh RM75 satu. Yang ni pun RM75. Tapi kalau beli package dapat RM140. Lepas tu apa yang ni harga dia plus RM6 untuk shipping. 9.6518421. Jadi RM125 hang apa ni? Sorry. 9 3 1 2. Apa aku buat matematik ni? RM219 sahaja. Campur dengan 6 225. Ini harga dia 225 sahaja. Okey. Kalau ada darah tinggi boleh ambil half five tu? Memang sangat-sangat boleh. Boleh selesai masalah darah tinggi, boleh dah nak stop ubat darah tinggi perlahan-lahan. Try lah, berapa ramai dah, terlampau ramai dah orang yang nak masalah darah tinggi yang makan ubat bertahun-tahun, amal half five plus, amal MBB, dah boleh stop untuk pengambilan ubat darah tinggi. Bukan saya punya nasihat. Saya akan minta dia sendiri, customer tu sendiri pergi jumpa dengan doktor, minta macam mana boleh tak saya kurangkan ubat darah tinggi sebab saya punya tekanan darah dah kembali normal. Saya akan suruh macam tu. Saya tak suruh hang stop terus pengambilan ubat darah tinggi ni sebab ni tak. Saya akan minta pergi dulu kat doktor, bincang dengan dia macam mana sebab saya bukan doktor. Okey. Baru buka tab Racing dengan Railway. Racing dengan Railway ni untuk improve kita punya badan secara keseluruhan, memang sangat-sangat elok. So silalah pre-order cepat-cepat. Jangan compare. Satu lagi saya minta harga saya punya ni RM79 lah. Kalau harga retail dia RM79, harga penjualan muncik nanti RM79. Jangan minta compare lah dengan Redoxon ke apa Subank apa semua, jangan compare. Kalau nak compare sekalipun compare dengan vitamin yang harga dia RM300 ke atas. Okey. Tumit kaki sakit sebab apa? Sebab sebab kurang vitamin D lah. Cara nak selesaikan masalah sakit tumit saya tunjuk paling simple sekali, paling simple. Mana dia? Aku ni macam mana lah. Macam ni kot. Tak clear pula. Cuba dah aku dah buat. Okey. Macam ni kalau ni okey. Ni kalau kita sakit tumit kalau terutama waktu pagi terutama waktu pagi nak berjalan susah. Senang saja. Dia akan sakit kat sini. Dia jangan stress, jangan stress dia ke atas. Jangan stress ke atas sebab kita punya fiber otot muscle dia macam tu. Daripada depan ni dia macam tu. So cara dia nak hilangkan dia punya nak stretch muscle dia ni adalah kita bengkokkan ke dalam. Bengkokkan ke dalam macam ni. Bengkokkan ke dalam, bagi 2 3 4 5 kali, lepas kita lepas balik, lalu tarik balik, lepas tu lepas balik, tarik balik, lepas balik, lepas tu kita try pijak. Asal dia asam cingkam. Buat sampai hilang asam cingkam. Itu sahaja. So kalau nak selesai benda ni ambil vitamin D lah sekali. Itu je. Rasa menjawab untuk soalan Razman Raj ni. Benda ni saya nak cerita lama dah, tapi itu sahaja cara dia. Jangan stretch kaki tu naik ke atas macam tu. Jangan sebab kat sini dia punya muscle, dia punya fiber muscle tu dia tension, dia ketat kat sini, sebab tu yang buat sakit tumit kaki tu. Jangan bengkok dia macam tu. Jangan macam tu. Dia ni lagi sakit. Dia bengkok ke dalam. Kita bengkokkan ke dalam, bagi dia release dia punya pressure apa semua, lepas kita lepas balik. Bengkok ke dalam, lepas balik. Bengkok ke dalam, lepas balik. Baru dia rasa tak sakit kaki. Akak menjawab untuk soalan Tuan Razman Raj, boleh try test. Okey, kenapa najis warna coklat koko? Jika najis warna coklat muda, kalau najis warna coklat koko tu maksud najis yang sihat lah. Kalau warna coklat muda ataupun terang, dia nak ke arah buah manggis. Buah manggis pula, buah mempelah muda, maksud dia kita kekurangan jus empedu sama ada. Kita ada masalah penghasilan empedu lah, hati kita ada problem sikit, hati berlemak pun dia problem. Dia akan menyebabkan masalah batu empedu akan menyebabkan masalah kekurangan jus empedu. So macam mana nak selesaikan masalah ni?
introduce lemak slow-slow. Kita introduce lemak slow-slow. Introduce makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Tapi adjust ikut najis. Kalau dia orange, maksud dia kita kena kurangkan pengambilan lemak. Kita kurangkan pengambilan lemak. Berarti sampai di kalau warna coklat koko, baru kita top up balik slow. Okay. Real B dan Real C untuk apa? Real C ni secara asas dia untuk bantu kita selesaikan masalah kekurangan vitamin C akibat masalah rintangan insulin. Dan ni adalah vitamin C yang paling lengkap dalam sejarah Malaysia punya suplemen. Sebab apa? Sebab saya buat. Sebab apa saya buat? Sebab saya confident sangat. Sebab saya tahu dan faham apa keperluan untuk orang yang ada masalah penghadaman ni sendiri. Sebab benda ni saya buat berdasarkan pengalaman saya. Ini satu. Real B untuk orang ada masalah penghadaman, dia selalunya akan kekurangan vitamin B sangat-sangat banyak. Dan kalau dia ambil vitamin B kat luar, apa problem dia akan berlaku? Dia akan rasa letih apa semua segala, nak mual apa semua sekali. Semua orang yang ambil vitamin B akan komplain benda sama. Sebab tu saya produce vitamin B ni, dia sangat complete. Dia based on extract untuk selesaikan masalah kekurangan vitamin orang lain. Jadi saya tak cerita lagi. Yang ni saya ada cerita dah dekat YouTube channel saya, ada cerita dah pasal kebaikan untuk vitamin C, Real C ni. Minta lah beli macam saya macam mana saya design Half5 Plus ni yang susah banyak masalah orang. Macam tu saya punya care untuk saya design Real C ni. Okay. Tuan, link untuk pre-order. Link untuk pre-order. Ustaz, saya bagi dah link untuk pre-order ni. Ustaz, saya bagi balik lah. Okey. Okey, apa link untuk pre-order? Sat. Tak boleh kat sini. Ya, mana dia? Oh, tu dia Sat. Cari handphone Sat. Sat lah. Tak boleh lah. Ustaz, saya rasa saya guna ni kot, komputer kot. Untuk okey, ada. Okey, ada. Tahu. Ingat dah. Macam ni lah. Sambil nak buat ni, sambil nak pergi jual barang lah. Memang kelang kabut. Ustaz. Ustaz, minta maaf semua saya sebab orang nak pre-order, saya kena buat pre-order sebab ini untuk kesinambungan syarikat, duit kena masuk. Kalau tidak saya tak boleh nak buat lah produk lain. Mampus mati macam tu je. Ini okey, boleh dapat lah. Okey. Ini kot link untuk pre-order ni. Tu order dari Ditech atau file receive. Kalau ada Ditech boleh buat apa, boleh pre-order terus. Yang tu saya bagi untuk link pre-order dah. Kalau untuk ada Ditech, minta buat belian terus daripada dia orang lah. Okey, tuan rumah link pre-order. Okey, kalau ada Ditech, minta boleh pre-order dekat apa Ditech. Tiga buah teman-teman. Okey, Real B dan Real C satu box untuk pengguna dua order Ditech. Okey, klik link cuba untuk Half5 Plus. Itu ada dua link. Okey, baik. Saya rasa saya dah menjawab semua soalan. Jap lagi saya akan pergi buat live pula untuk group dropship. Saya sekarang ni nak aktif sikit untuk nak expand company ni supaya
apa lagi besar, lagi senang sikit. Lagi senang bukan apa, lagi banyak duit masuk untuk saya, lagi banyak saya boleh buat research lah, boleh banyak expandnya team lagi besar, lagi banyak boleh hire untuk content provider apa semua sekali tau. Sebab sekarang ni kebanyakan benda-benda kreatif apa semua ni saya sendiri buat banyak, so makan banyak masa. So saya sekarang ni nak expand untuk dropship supaya kembang semua apa semua ni, supaya saya boleh hire banyak orang lagi untuk kerja, untuk produce content yang berkualiti. Saya tahu saya punya produk quality content saya ni memang bagus, tapi untuk penyampaian dia tu orang faham. Dia tak ada grafik, tak ada image, tak ada bling-bling apa semua, orang lambat sikit nak faham. Okey, selepas ni saya masuk untuk yang ada grup dekat Facebook saya tu, ada satu grup Dropship MBB. Sekejap lagi saya nak masuk untuk buat live dekat situ pula, untuk terang macam mana bonus pembelian apa semua lah, bonus jualan apa semua untuk MBB ni. Saya kata sangat-sangat lumayan lah. Saya dah buat brand, ingat saya dah buat brand, saya dah buat kepercayaan orang ke atas brand saya ni, brand MBB ni sekarang kat Malaysia ni. Saya rasa saya aku paling top, cuma masalah dia adalah distribution saya ni saya tahu sangat lemah. So sekarang ni saya buat dropship ni untuk memperkasakan kita punya distribution lagi lah, untuk membolehkan saya produce konten-konten yang sangat-sangat berkualiti. Okey. Okey, untuk Tuan Muhammad Fauzi, yang ni sebab bloated, dia memang kacau mata. Untuk orang bloated memang dia akan kacau mata. Dia kejap ada masa cerah, ada kejap mata kelam sikit apa semua. Okey, so practice MBB tuan. Lama dah kita. Dari sini, okey, macam mana saya macam mana minum Royal Sea dari MBB, dan bila masa perut kosong kah? Dia boleh minum anytime. Sebab saya buat dengan kuantiti dia punya ni bukan sebagai suplemen, dia sama juga macam sebagai minuman sahaja. Sebagai minuman, bukan suplemen. Dia minuman kesihatan. So dia punya quantity dosage dia tu rendah, so boleh buat minum anytime. Dia sekotak ada 20, minum sehari sekali dah cukup dah, dan rasa dia sedap lah. Untuk Royal Sea rasa orange, Royal B rasa mango. Untuk Tuan Muhammad Fauzi sebab bloated. Check balik makan tuan, kita dah lama dah ni. lama tengok komen. Macam mana masuk group dropship? Tengok dekat link sat lah. Okay, tengok. Okey, kalau tengok dekat tab atas tu, dia ada group tau. Tekan group. Lepas tu kat situ dia ada MBB dropship. Tekan lah. Kita ada 158 orang dah ni. So minta join yang mana nak bersama saya nak create empire apa semua. Saya ni cakap benda macam orang Kuwait dah pun ni, tapi memang pun siapa yang join awal, market dia punya lah. So minta join, saya akan cuba bantu sedaya upaya lah. Sebab kalau company untung, saya akan pastikan orang tu sendiri pun dapat capai apa dia nak capai sekali lah. Kita grow sama-sama. Bukan, saya cakap ni bukan sebab nak suruh orang join lepas tu nak buat duit untuk saya. Itu memang betul pun. Tapi jangan risau, saya buat duit ni untuk saya nak hire orang semua supaya saya boleh produce konten yang sangat berkualiti, boleh design produk yang lebih bagus lagi. Sebab hidup saya ni je lah untuk selesaikan masalah kesihatan orang. Lepas tu untuk merombak balik industri pula, merombak balik kita punya medical field ni banyak, sebab terlampau banyak orang berkepentingan sangat yang tak sepatutnya ada, yang keuntungan atas orang punya tak tahu akan apa tu masalah kesihatan yang dia alami. Banyak sangat benda ni berlaku. So saya nak merombak balik, itu saya punya target dalam kehidupan lah. So minta yang mana ada vision macam saya untuk mengubah cara macam mana manusia tengok bidang perubatan tu sendiri, minta join saya punya team lah. Okey, baik. Saya rasa saya dah habis ni, sebab saya nak pergi buat live dekat sana pula. Saya dekat live dekat sini, saya minta maaf dia lari sikit topik lah. Dia untuk kita nak brief lah macam mana commission dropship apa semua ni, macam mana nak running ni apa semua, apa yang saya nak bagi untuk bantu semua sekali ya. Okey, baik, terima kasih banyak tuan, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan yang sudi support saya. Sekarang ni Hafai dia akan pakai packaging baru.
dia akan pakai packaging macam ni, Half-Five Plus. Banyak orang duk komplain packaging Half-Five lama tu sama dengan Half-Five biasa. So saya ubah bagi nampak lagi berkualiti, lagi tak boleh nak zoom pula kamera dekat lah. Dapat letak sini lah, okey. Ada. Lepas tu ada Real C dengan Real B. Saya kata produk saya untuk orang cerdik. Produk saya untuk orang cerdik, orang yang fikir lain daripada yang lain, dan untuk mereka supaya tahu dan faham apa mereka buat. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak semua-semua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.